nak kata panasnya minyak untuk nak bakar diri tu. Dia kata, aku tetap dengan Islam, aku tetap nak mati dalam keadaan Islam. Dia duduk elok-elok. Raja kata, tak apa, jangan bunuh dia lagi. Panggil pula, main duduk depan ni, duduk dalam penjara, diberikan daging khinzir, diberikan arak. Dia dapat arak. Dia tak makan banyak hari, tiba-tiba bagi daging khinzir dan juga arak. Dia kata apa? Aku tahu arak dan khinzir ini halal bagiku. Halal tak? Sebab nak mati dah, boleh makan tak? Kerana aku tak mahu bila aku makan, kamu semua tertawakan aku. Aku tak nak makan. Hebat Abdullah bin Hudzafah. Last sekali dia orang panggil kumpul. Raja duduk depan dia. Raja pegang dan dengan orang semua nak bunuh dia. Kata, ini kali terakhir lah. Kali terakhir. Last. Kalau hantar nak masuk agama kami bunuh kau. Tiba-tiba dia menangis, dia nangis teruk. Raja dah mula seronok lah. Dia ingat, habislah kali ni. Habislah, dia masuklah agama kami kan. Kenapa kau menangis? Bukan nak masuk agama kami. Dia kata, tak. Aku menangis kerana aku rasa rugi. Allah hanya bagi satu nyawa untuk aku. Kalau Allah bagi kepada aku 100 nyawa, 100 kali aku nak mati dalam keadaan Islam. Raja kata, kalau macam tu, nak tak aku beri kepada engkau cium. Ni salah satu hujah. Engkau cium kepala aku, tanda hormat aku. Mula dia tak nak, tapi bila ditawarkan, kalau kau cium kepala aku bebaskan tawanan. Dia fikir-fikir, tak apalah cium, bila ramai tawanan selamat. Dan dia cium. Sebab tu dah dia ada hujah. Orang yang ada ketiganya, dia boleh duduk diam. Kalau dia tahu dia tak selamat, dia boleh ikut sah. Tapi kalau macam benda ni, nak mati ni kita ni tak ada masalah. Nak mati ni kita mengaku bukan Islam, tapi kita mati dalam hati niat Islam, tak ada masalah. Allah tak marah sebab benda ni mati, persoalan mati. Kita nak jadi Abu Bakar, apalah, nak jadi macam Bilal dan Rabah, tak semua boleh. Sebab ada sahabat Nabi Ammar bin Yasir, dia ni mengaku kata, aku tak beriman dengan Muhammad. Sebab nak kena bunuh. Nabi kata, tak ada masalah, asalkan dalam hati hang ada Islam. Boleh dalam bab ni. Tapi sahabat Nabi telah menjadi sejarah untuk kita, bahawa mereka ni begitu Allah mati, nak mati dalam Islam. Ini sakarat Allah Alam. Pokoklah ada apa-apa nak tanya, kita buka pada soalan. Saya pun tak tahu jawab apa nak habis ni. Kata kita kan, aku ada apa-apa nak tanya. Dia banyak sakaratul maut ni, isu-isu tentang roh dan sebagainya. Jadi kita pernah tengok ada orang yang mati tengah sembahyang. Tengok, dah jumpa ya? Pernah jumpa orang mati sembahyang? Dulu terlepas orang viral dalam internet. Terlepas Haji Almarhum Roslan dekat Surau Kat Bangi tu, kan? Pada bulan Ramadan, sembahyang Ba'diyah Zuhur, tiba-tiba tengah sujud, CCTV nampak tengah sujud, kemudian dia tergolek dan termeninggal. Dia nak mati dalam keadaan tengah sembahyang. Macam tak mau itu. Nak tak mati dalam keadaan tengah sujud? Nak Nak tak nak? Nak tak mati dalam keadaan sujud zuhur ni? Baik lambat apa? Dia mati baik. Saya ada guru saya hargai lah. Saya tahu dia bukan ajar saya, dia bukan guru tasmik, tapi dia guru mahtafiz saya di Kelantan. Nama Ustaz Khursi. Saya pun dapat tahu dia meninggal dunia dalam 2 bulan sudah kot. Waktu saya berceramah maulid, anak murid dia datang, ingat tak Ustaz Khursi? Ingat. Meninggal lah. Mahtafiz dulu, mahtafiz yang full time dulu lah. Kami mengaji dulu 8 jam, satu hari 8 jam Quran. Dia dengar Rasulullah sallallahu ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah. Dia goyang badan kan. Dia goyang badan tu bukan saja Nabi pun tak suruh mengaji Quran goyang badan,
Tapi tak nak bagi ngantuk. Ini teknik belah-belah Hindi, ini belah-belah India, Pakistan. Tak nak bagi ngantuk. Dia goyang kan. Jadi guru boleh nampak siapa hak slow goyang badan tu dia tengah ngantuk lah. Dia boleh ambil sobat, dia balik ngantuk. Dia ambil kayu sugi, dia balik. Dia ambil apa-apa, dia boleh balik kan? Jadi biasa pelajar tahfiz ni kadang-kadang dia cakap dia boleh goyang badan sampai tidur. Dia kelebihan dia. Dia mengaburi pihak lawan. Ustaz dia lawan. Dia pandai, dia boleh buat. Dia goyang badan. Waktu tu 8 jam. Dia tasbih orang, guru Quran, tasbih orang. Umur tak tua, tak sampai, saya rasa tak sampai 60. Mungkin dalam 50, awal 50. Ada 152 saya tanya, muda. Dia duduk lepas mayang Zuhur, biasanya dia selalu dia semak bacaan. Biasanya dia semak bacaan, tapi kali ni lepas mayang Zuhur setiap hari, lepas mayang Jumaat sebelum nak makan, dia panggil budak-budak main duduk, dia baca, anak murid dengar. Dia baca, anak murid semak. Mau semak tak? Jom, semak je. Dia baca lah. Tapi hari tu dia panggil anak murid dia duduk sebelah. Dia kata, baca ayat ni. Dia semak. Dengar. Kawan ni budak ni duduk baca, tontang. Tiba-tiba dia turun pelan, jatuh di atas pohon anak murid dia. Dan dia meninggal dunia di situ. Saya nampak satu benda ya. Orang yang pagi, petang, siang, malam dengan Quran akan mati dengan Quran. Orang yang amalan rutinnya dengan apa, dia akan mati begitulah. Macam Haji Roslan tu, dia subuh pun dia pergi dalam keadaan hujan, memegang payung, naik motor. Dia tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Dia akan pergi juga, macam mana susah. Dan tak mustahil dia meninggal di dalam. Kita tak tahu lah, kita rutin apa, jangan tinggal time 4 dah. Sebab kerap sangat 4. Tak tahu kat mana, kita tak tahu kat mana. Tak tahu. Fi ayyi ardin tamut. Kisah Nabi Daud dan Sulaiman. Tentang Nabi Sulaiman, raja yang berada pada zaman Nabi Daud. Dia kekal sampai Nabi Sulaiman. Dia duduk dengan Nabi Sulaiman. Dia kata kat Nabi Sulaiman, aku nampak seorang lelaki datang, wajah bengis, dia sedang tengok aku ni. Nabi Sulaiman kata, itu malaikat. Malaikat kau. Dia sedang tengok aku ni. Lepas dia kata, wahai Nabi Sulaiman, kalau boleh Tuhan bawa lah aku ni. Nabi Sulaiman boleh bawa orang, hantar orang pergi situ, pergi sini. Ini mukjizat dia, kelebihan. Hantarlah aku ke belah negara, belah India ni, orang pergi timur. Orang pergi timur. Dia hantar ke India. Dalam riwayat kata India lah, dia kata timur ni tak tahu belah mana, India ke Pakistan ke belah Hindi. Hantar ke sana, kawan ni pun dihantar ke sana. Besoknya malaikat maut datang, malaikat maut jumpa, malaikat maut tanya, mana lelaki yang semalam? Tanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, aku dah hantar pergi India. Oh, patutlah aku saja tanya, sebab aku ambil nyawanya di India. Maksudnya, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Bila kau mana pun mati akan kejar. Tuan-tuan, kita ni sedang menuju ke tempat. Kalau kita mati di situ, kita sedang menuju ke situ. Kita pasti akan menuju. Tuan-tuan, kalau Allah kata mati di Penang, pasti dan pasti tuan-tuan dah ready. Mungkin hari kematian tuan-tuan mungkin dalam perjalanan sedang bawa kereta menuju ke Penang. Betul tak? Kalau Allah kata matilah di New Zealand, matilah di Hong Kong, kita mesti dah beli tiket sehari sebelum untuk pergi ke Hong Kong. Mungkin sama dia akan datang jumpa kita, dan kita pasti akan berada di sana. Kan? Fi ayyi ardin tamut. Siapa pun tak tahu di mana dia mati. Siapa pun tak tahu. Dan bagaimana keadaan dia mati? Mati di mana kita tak kisah. Keadaan mati. Sanaj'ala lahumur rahman wudda. Saya bukan nak cerita politik tuan, tapi saya sebut, tuan ingat Tok Guru ni Aziz. Saya tengok, saya duduk di Singapura waktu tu. Siapa yang pernah mengaji sekolah pondok, dia akan teringat. Dia teringat dari sudut pandangan politik tu, tak apalah orang setuju tak setuju. Tapi waktu saya duduk di Singapura, Masjid Sultan, hari tu dia meninggal. Malam tu orang beritahu, kata dia meninggal dunia. Kita pun tengok meninggal dunia, orang ramai datang. Tak apalah, besok pagi kita tengok internet, tengok live. Kita nak pergi sembahyang Jumaat, Masjid Sultan.
Sampai-sampai saya tunggu kok dia ada announce nak buat solat jenazah ghaib. Tak umum pun dia, tak umum pun ni, tak buat ni, takkan tak buat kan. Habis sembahyang, kita dah ingat mungkin orang Singapura ni tak kenal ke, ataupun yang kenal pun sikit-sikit saja. Lepas tu orang pun pakat keluar. Habis sembahyang, habis belum wirid, orang keluar. Sebab orang Singapura kadang-kadang mungkin dia tak boleh break lama-lama kot. Tak tahulah, saya pun nampak ramai sangat keluar. Habis orang keluar, habis wirid, tu imam announce, InsyaAllah kita akan mendirikan salat jenazah ghaib kepada almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nirman, seorang ulama yang berada di negeri Kelantan. Depan mata saya tengok orang yang tadi pakai kasut keluar ramai-ramai tadi tu. Ramai yang patah balik dan buka kasut dan masuk solat jenazah. Yang saya tahu dia bukan duduk di negeri Kelantan, dia duduk di negeri Singapura. Tapi mereka masuk. Bila saya tengok keadaan macam ni, saya tak ada benda lain. Saya faham Al-Quran ada menyebut di sana, jangan ada Ar-Rahman Waddah. Apabila Allah nak tunjukkan kemuliaan manusia itu di dunia, lahumul busyra, baginya kabar baik di dunia. Salah satunya Allah tanam rasa kasih sayang orang ketika dia mati. Saya nampak, saya kata mungkin Allah maghfirlah warham. Dan waktu itu kita nampak kita mati ni macam mana? Adakah ramai begini yang akan datang? Adakah ramai begini? Adakah kita ceramah, kita nampak ramai ribuan datang, mereka akan hadir untuk meminta doa kepada kita. Sebab tu kalau kita nampak ada jenazah di masjid, tuan-tuan jangan tinggalkan solat jenazah. Suatu hari nanti kita akan meninggal. Kita tak nak kita dalam keranda orang sembahyang zuhur, lepas zuhur ada sembahyang jenazah, lepas sembahyang zuhur kita nampak ada orang balik ambil kasut, balik, tak hirau jenazah, tak hirau kat kita. Ini penghormatan yang terakhir adalah hari kematian. Hari masuk dalam kubur, dia dah ready dah. Sebab tu kalau boleh tu solat jenazah fardu kifayah, bukan orang lain buat kita tak payah dah, kita buat orang lain dah tak payah, supaya orang itu ingat kat kita. Orang tanya, orang tahu dia doa kat kita. Mintalah doa Allah bagi selamat kita dalam azab kubur. Allahu a'lam. Tanya apa-apa dah. Kita buka untuk soalan. Tuan Haji Jalil, Datuk Danuran. Sedang memikir. Jadi biarlah saya tanya Ustaz. Ya. Ustaz, adakah tip-tip yang Ustaz kajilah, bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapi saat-saat terakhir kita menghadapi sakaratul maut? Itu saja Ustaz. Baik. Bila kata tips ni biasanya kena tanya orang pengalaman. Tapi pengalaman, kalau tanya pengalaman mati baik ni, kebanyakan orang yang dah mati kan? Macam saya sebut tadi lah, ya? Gambaran kita nak meninggal, kita tidak tahu bagaimana. Itu satu benda. Rahsia Allah. Mati bila rahsia Allah. Siapa pun tak tahu. Nabi pun tak boleh sebut mata sa'ah. Nabi, orang tanya 3-4 kali, Nabi kata, Nabi tengah ceramah, tiba-tiba ada Arab Badui datang. Arab Badui ni dia tak tahu ada cakap, dia kampung. Mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah, bila hari kiamat, bila hari kiamat. Nabi tengah ceramah. Kemudian Nabi nak matikan apa yang dia tanya tu. Nabi tak jawab bila. Nabi terus tanya, wahai si fulan, adakah kau sudah bersedia menghadapi kematian itu? Dia pun tersentak. Tadi tanya bila hari kiamat. Dia kata, aku ni tak ada apa ya Rasulullah, hanya cinta Allah dan Rasul. Engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai. Siapa yang engkau cintai? Nabi terus kata sekiranya. Nabi tanya, apa yang kau sediakan? Kau sediakan. Jadi bila kita kata, adakah kita ni nak ready kat nak mati kat mana ni? Saya pernah jumpa orang 40 kali tu.
40 kali. Antara orang pada zaman Jepun dulu, tua dapat tokoh dekat Setiawan. Tokoh macam bapak misali lah, dia dah 40 kali pergi bawa orang di umrah dan haji. 40 kali kan. Dulu kalau boleh pergi sekali pun dah tak sangka dah. Tak sangka dah. Dia tetap kata, saya takut nanti kat sini. Sebab dia tak tahu. Dia pun tak tahu. Dan ada orang yang ulang-alik, ustaz ulang-alik pergi, mati di mana? Di sini. Tentang 2010 saya buat haji waktu tu. Saya baru sampai. Ada trip KT yang dah sampai dah. Saya KT tengah-tengah. Dia sampai-sampai, ada satu haji, dia duduk Madinah. Sampai Madinah duduk, sampai piawai sampai Madinah kan. Dia duduk Madinah. Dia 2 hari tu dia sesat balik pada Masjid Nabawi, balik hotel sesat. Pada hari Jumaat dia pergi ni, ada orang teman dia sampai masjid. Bila dia balik sampai ke masjid, tarik nafas 2-3 kali kat lobi hotel, meninggal kat lobi hotel. 2 hari sampai Madinah. Umur 70 tahun di Malaysia, pertama kali sampai Madinah, 2 hari di Madinah. Kita baru sampai, diuruskan lepas jenazah apa semua. Dia sempat semayang jenazah lepas maghrib. Lepas maghrib ni, waktu tu orang dah mula mai dah. Saya rasa Masjid Nabawi waktu itu hampir 500,000 orang. Saya rasa lah perasan waktu tu, kan, ramai ni nak sembahyang. Kan lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam malam tu. Imam. Dia waris boleh duduk belakang, dia boleh ikut sampai ke lorong tu kan. Kita pakai baju Jemaah Malaysia, petugas tu kan, petugas. Jadi boleh ikut kan. Lari ikut Nabi ke Bahagian. Nak masuk. Waktu tu ada sebahagian, saya tak sempat nak masuk lah. Waktu tu saya bagi orang adik-beradik lain ke yang pergi, yang dekat-dekat, pergi kawan-kawan rapat pergi lah. Sebab siapa mati di Madinah, dia akan meninggal di Madinah. Siapa mati di Arafah, dia tak ke bumi di Ma'alam. Dia Ja'aramah, saya tak ingat nama tempat tu. Ada orang mati di Mekah, saya bawa juga. Very simple dia punya penguburan. Tapi di Madinah, waktu nak bawa masuk ke Baqi', Baqi' ni antara tanah penguburan terbaik. Sebab dia tanah penguburan yang pertama dibangkitkan. Dia kata Nabi SAW. Tapi jangan kita anggap orang tak mati Baqi' ni teruk dah. Sebab sahabat Nabi tak ramai mati Baqi'. Mereka jihad Syam, dia orang faham agama lebih luas. Sampai ke China, Armenia, Uzbekistan ada sahabat Nabi. Jadi bila tengok ni, orang Madinah kata, dia tengok jenazah tengah dia bawa Malaysia, ya Malaysia. Huwa ahlul jannah. Huwa ahlul jannah. Ini ahli syurga. Yang bawa ni ahli syurga. Saya kata, ya ahli syurga, ahli syurga. Azunnu fi khair, insyaAllah. Radhatul min riyadil jannah. Ada Baqi'. Ini Baqi' ni tempat-tempat syurga ya. Tapi tak semestinya saya jawab. Sebab ada sahabat mati kat luar daripada Madinah. Ada syurga, ada syurga. Wah, ada jannah, ada jannah. Jangan cakap banyak dia kata. Ada jannah. Confirm ada syurga. Dia cakap macam tu lah. Kita tak cakap. Kita tak tahu orang mati macam mana kan. Dia kata, aku ahli Madinah, nahnu minal Madinah. Walakin, tetapi adik-beradik aku ni ramai tak mati Madinah. Mati di Kuwait, mati di Qatar, mati di Bahrain. Aku orang Madinah, adik-beradik aku tak ramai mati di Madinah. Ramai orang Madinah tak mati di Madinah. Kamu duduk Malaysia 70 tahun, 2 hari datang Madinah, mati sini, ahli jannah dia kata. Dia punya sangkaan itu. Kita pun sangka macam tu lah. Saya tak tahu, tanya. Ada seorang haji yang meninggal di Arafah. Kita ambil lah, saya ambil, kita dah kata kita tengok pengalaman ni, kita nak cerita Nas ni. Ada cerita-cerita dia, tapi ambil pengalaman. Seorang haji di Mantin, Negeri Sembilan. Dia meninggal dunia, dia turun-turun jejak kaki di Arafah. Besok nak wukuf, malam bah sampai, jejak-jejak kaki. Orang satu Arafah dipakat dia tunggu, dipakat dia relax besok nak wukuf ni. Orang seorang-seorang, 1000 orang masuk kemah ni diulang ni, jemaah reha itu. Sa'asan ustaz-ustaz semua ada keliling. Haji ni bila saya tanya rupa-rupanya orang yang dikenali sebagai orang yang sangat baik. Siapa bergaduh dengan dia, orang kata orang tu jahat. Saya pergi ceramah di Mantin, ceramah di Mantin, tiba-tiba habis ceramah datang isterinya. Ustaz kenal tak saya lagi?
Kita pun duk tengok parti kenal tak kenal kan, bukan soal doa. Tapi biasalah kita ingat ada tak ingat bukan? Ingat sampailah dia petik, dia kata saya lah yang ingat dah suami saya yang meninggal di Arafah. Baru kita ingat. Orang semua main. Pengurusi setiap usaha untuk imam datang. Ustaz, saya kenal kan? Kenal meninggal di Arafah, kenal. Dia mahu semua main cerita. Pengurusi kata, saya ni Ustaz, saya pengurusi yang kelima masjid ni. 4 pengurusi dah meninggal di Mekah. Ni nampak ni. Saya yang kelima, saya tak tahu nak meninggal ke mana. Tapi bila sebut haji ni, haji yang kata meninggal di Arafah ni, saya tengok pokok keliling masjid. Tengoklah pokok nyok kan, ni pokok dia. Ustaz tengok kesan taman. Ni semua taman ni, taman dia. Buah nyok ni kami duk makan ni, tangan Tok Imam. Orang yang sangat baik. Kami semua akui kebaikan dia. Tuan-tuan, orang akui kebaikan. Nak kata apa lagi? Orang redha akan dia. Orang redha. Dia mati dalam keadaan orang yang istiqamah, azan tak berhenti. Dia mati azan. Ada orang mati meninggal dunia tengah baca khutbah di Masjid Lebai Hashim, Tok Minyak. Penang, Bukit Minyak Penang. Masuk paper lah, dia tengah baca khutbah jatuh. Orang baca khutbah jatuh, kita nak apa? Orang meninggal kalau baca khutbah jatuh, kita nak buat apa? Tanya orang perempuan tak tahu lah, kami pergi shopping ya. Nak buat apa? Angkat dia, letak kat tepi, teruskan khutbah, ringkaskan khutbah, habis-habis semayang, lepas semayang, pergi uruskan dia. Orang datang semayang jenazah dia ni macam YB meninggal. Penuh masjid, penuh ramai. Bukan hari Jumaat, orang balik dah Jumaat. Tapi lepas tu balik mandi jenazah, urus jenazah, orang datang punya ramai, semua kampung main. Rupanya bila ditanya, dia daripada umur dia 27 tahun. Maksudnya zaman sekarang tuan-tuan, umur 27 jadi ustaz tu biasa dah. Ramai dah. Imam muda, ustaz muda lah ni. Tapi 27 tahun daripada dulu umur tak 70 dah sekarang. Daripada umur 27 tahun, dia adalah orang yang takkan miss kalau ada jenazah. Macam mana pun dia lah orang pertama akan uruskan. Jadi yang datang tu adalah orang yang dia pernah tahu, kata yang mati ni adalah orang yang uruskan mak aku. Ni muda-muda ambil sebagai jenazah. Orang ni lah urus jenazah mak aku, orang ni lah urus jenazah ayah aku, ni lah urus jenazah kakak aku, abang aku. Ramai punyalah ramai. Sebab selama dia hidup, dia kalau ada orang mati, orang cari dia. Orang kadang nak buat keputusan, nak tanam mana, nak buat macam mana, orang tak boleh buat keputusan. Nak kena tanya Pak Mai. Dia rasa bersalah kalau tak tanya, rasa macam dekatnya orang. Mungkin kita istiqamah dengan satu benda. Saya rasa istiqamah dengan satu benda. Sebagai contoh Quran, kalau kita boleh istiqamah, ataupun kita istiqamah istighfarkan, ataupun satu kalimat yang sangat baik. Saya ajak satu lagu lah. Lagu bila lagu. Saya buat lagu nasyid. Nasyid lagu ni ambil pada lagu Arab, tapi lagu ni lirik dia totally hadis sahih Bukhari. Okey? Tak pernah dengar tak? Memang tak pernah dengar pun, tak masuk anugerah juara lagu, tak masuk. Dia lagu Arab. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maksud dia apa dia? Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan.
Maha suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Maha suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Ni ayat ni saya ambil kisah seorang lelaki tua di Yaman. Ni Syekh cerita, Syekh Muqbil cerita, lelaki tua Yaman. Dia masuk kuliah, orang tua kan kadang-kadang dia dengar ceramah on off. Faham lah kita, faham dia pun tak larat semalam jaga cucu. Kita faham. Dia on. Syekh ni mengajak, dia tidur. Saya jaga. Tiba-tiba dia jaga waktu Syekh tengah baca hadis. Hadis ni mudah hafal, dia baca pantun. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Oh, dia rasa seronok dengan hadis ni. Hadis sahih, dia rasa seronok. Boleh hafal macam entah dalam banyak-banyak hadis kalau boleh tu, yang ni satu pun jadilah kan. Dengar, oh dia ni Arab pandai ni. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan alal lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia hafal hadis ni, dia pun dengar, tidur balik. Syekh habis ceramah, Syekh, perkataan yang paling seronok dalam tazkirah ialah sekian, terima kasih. Orang pun jaga. Dia pun seronok jaga. Syekh kata, balik nanti, balighu anni walau ayat. Tolong sampaikan walau satu ayat. Kita bukan ustaz, tapi kalau boleh yang kita tahu, kita sampaikan sebuah sedikit. Yang tu saham kita dalam kubur. Dia teringat benda ni, sampaikan satu ayat. Dia keluar pada masjid, dia terus jumpa orang. Kalimatan habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang mulia di sisi Allah, berat pada timbangan, ringan pada sebutan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua ni. Dia jumpa orang kalimatan habibatan, jumpa kalimatan habibatan. Tiba-tiba dia jatuh sakit dalam keadaan nazak. Dia panggil anak dia mai. Abah nak wasiat ni. Dia wasiat macam Nabi wasiat apa? Nabi kata, aku tidak mempunyai dinar dan dirham, wahai umatku. Aku duit tak ada. Aku tak boleh tinggal duit. Nabi tak tinggal apa-apa kat kita, warisan. Harta fadak pun tanah yang dibincang. Tapi nak sebut Nabi tak tinggal apa. Tetapi aku tinggalkan kepada kamu kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kamu pegang dua ni, kamu jumpalah dengan aku nanti. Maka kawan ni pun dia nak wasiat kat anak dia. Anak dia pun pakat main lah, pokok dapat share ke apa kan. Anak dia pun main lah dengar kan. Tiba-tiba dia sebut kalimatan habibatan. Dia wasiat kat anak dia dua kalimah. Ila rahman khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dia terus meninggal dunia. Kita mungkin ambil satu tip tu, mungkin ambil dua tu ke hafal subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Mungkin itu sebagai simpanan bekalan kita dalam kubur. Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, dia rajin pergi ziarah kubur. Dia suka sembang dengan kubur. Kita ziarah kubur, kita baca apa? Assalamualaikum ya ahlan diyar. Dia jawab dah. Dia jawab tapi tak dengar. Kalau dia dengar, kita bukan tak beri salam dah. Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wahai ahli dan ahli kubur, salam sejahtera ke atas kamu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami ni tak lama lagi akan menyusul kau. Dia peringat kat kita. Saya ni bukan nak sebut mati-mati. Kita tak cerita ke kehidupan. Entah boleh cerita hari ni kan. Hari ni cerita tajuk sakaratul maut. Cerita tapi mati lah. Jarang kita ingat mati. Pagi kita bangun dengan dunia. Petang kita bangun dengan dunia. 24 jam dengan dunia. Buka TV dunia. Hari ni kita dengar 2-3 saat, 2-3 jam dengan akhirat kita. Kita mati nanti, pejam mata nanti tuan-tuan. Sekarang umur saya 30. Kalau saya mati umur 60, kalau mati 60, pejam mata, kita akan hidup bilion-bilion tahun. Infinity. Syurga dia tidak akan pupus, tak akan habis, tak ada punah. Infinity. Kalau pilih syurga sekarang, kita akan hidup lepas ini syurga selamanya. Kalau pilih neraka sekarang, nak seronok ya, maka kita akan duduklah tempat dia yang sesuai untuk dia. Bilion tahun, bukan sikit. Bilion tak tahu, tak trilion tak tahu.
Betapa jauhnya bandingan umur kita. Nabi kata hampa singgah Sa'ad. Nabi selup satu jari, Nabi tunjuk air laut, Nabi angkat, nampak air yang menitis ini. Inilah dunia, dan lautan ini adalah akhirat. Sahabat Nabi dalam riwayat Tirmizi, Nabi kata seorang lelaki, dunia dia penuh kesenangan. Ada orang senang tuan-tuan, kita tengok senang ya. Anak dia sihat, dia pun tak ada sakit-sakit. Anak semua okey, keluarga sihat, Allah bagi rezeki, nikmat. Salah tak? Tak salah. Tuan-tuan, saya rasa mungkin orang betul semua senang-senang lah. Saya pun tak kata susah. Saya rasa saya pun Allah bagi ni. Kadang-kadang tak pernah kita doa macam ni. Zaman kita mengaji sekolah pondok, tak pernah doa nak jadi macam ni tuan-tuan. Tapi Allah bagi rezeki ni, kita fikir, ya Allah, aku tak pernah doa, ya Allah jadi macam ni. Kau bagi macam-macam kat aku. Kita teringatlah balik. Kita teringat kita susah dulu. Kita mengaji dulu, orang tanya besar nak kerja apa, tak tahu nak jawab. Mengaji dulu bukan dia jawab pegawai agama Petronas, tak ada. Bahagian HR, tak ada. Kita tak tahu jawatan tu dulu. Tak tahu. Sekarang ni baru nampak ustaz, nampak mungkin senang, nampak ustaz. Kan? Tapi dulu tak ada. Bila Allah bagi baru kita teringat. Dulu aku tak ada apa-apa. Zero. Banyak baca surah Ad-Duha. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu kami jadikan engkau ini ailan, sunyi, siapa pun tak ikut hang. Siapa pun tak pandang hang. Siapa tak ada apa, zero. Hari ni kami jadikan engkau kaya, ramai pengikut. Orang boleh duduk belakang kau. Perdana Menteri semayang di belakang kau. Dah jadi imam. Kan? Kita teringat. Kadang-kadang kita argue, aku teringat nak macam ni. Tiba-tiba mak ayah kita pesan, Ashraf, jangan macam tu Ashraf. Berapa ramai orang cemburu kepada kamu. Kita kadang kita nak lebih, nak macam-macam. Ramai orang cemburu apa yang kita dapat. Syukur. Baru teringat. Teringat macam ni. Baru Allah Akbar. Saya cerita kat mana tadi nak sebut tadi mati tadi apa? Umur apa tadi kat mana tu Allah? Cerita pasal kita pula. Apa tadi? Ni Nabi celup. Tentang celup ni. Celup hadis Tirmizi, ada orang dapat senang dunia, senang saja, senang. Kemudian Allah celup dia dalam api neraka. Celup, bukan masukkan, celup. Angkat balik. Allah tanya, adakah kau pernah merasai nikmat hidup di dunia? Dia kata, wallahi aku tak pernah rasa selesa sekalipun. Dia bukan masuk neraka, baru celup tengok akhirat, tengok neraka, dia lupa senang dunia yang dia pernah hidup selama ini. Allah panggil orang yang menghadapi masalah macam-macam. Ada orang tuan anak sakit, ada saja sakit kronik, dia pula sikit-sikit tak sihat, lepas tu kena tak kaya mana, susah, miskin, ujian macam-macam. Allah celup dia satu lahzatan, satu saat di dalam syurga Allah. Bagi tengok ya. Bangun-bangun, engkau pernah rasa tak penderitaan hidup? Wallahi, dia jawab, aku tak pernah rasa penderitaan hidup. Satu saat di dalam syurga, lupa. Dan ini lupa. Jadi kita tak cukup lah berdoa. Ada makan tak? Ya. Ada makan. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Soalan ni. Ini cerita lain ni. Ada cerita pasal mati raib. Ya, mati raib. Mati raib tu macam mana mati raib? Bila dikubur, jenazah tu dikatakan dah tak ada. Saya pernah baca lah. Nah itu ni Syekh Suhaimi itulah. Kan? Kita pernah dengar Syekh Suhaimi? Tahu Suhaimi Arqam kan? Jenazah dia tidak sebenarnya, dia tak mati lagi. Dia diraihkan untuk menjadi Imam Mahdi. Tuan, benda ni masyhur zaman tu bincang. Ingat tak? Tak kena perasan lagi orang nak sebut-sebut tu. Syekh Taha Suhaimi dikatakan mati, tapi dia tak mati. Hanya batang pisang saja. Ini kepercayaan Arqam. Saya tak setuju. Saya tak maaf. Saya tak berapa nak setuju dengan pandangan ini. Dia kata dia raihkan untuk menjadi Imam Mahdi. Sebab pandangan ini bukan sekadar Arqam, tapi ramai pun dakwa Syekh dia hilang dan akan jadi Mahdi. Sekarang siapa pula dah Mahdi? Ramai sangat dakwa macam tu lah. Dakwa. Kita susah nak cakap macam tu. Susah. Dan kita macam ni. Orang tu mati, matilah. Orang tu meninggal, terimalah. Umar, Abu Bakar juga mati. Osman mati. Ali bin Abi Thalib mati. Semua orang mati. Bila kata tentang jenazah raib, dia dikebun, dia tak ada.
Ini isu pernah bincang dulu. Jabatan fatwa pernah bincang. Dia percayai yang ditanam itu dia tak mati, sebenarnya dia diangkat untuk tangguhkan akhir zaman jadi mahdi. Itulah isu dia tentang mati ghaib ni lah. Kalau tak tahu isu lain, saya tak tahu, tak pernah dengar lagi lah tentang isu mati ghaib ni. Yang ni sebenarnya yang dibincang itulah. Allah alam macam tu. Okay pernah dengar? Saya pernah dengar isu tu. Tuan, orang mati semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja pun mati. Ya kan? Dia kalau ikutnya zikir yang paling baik adalah kalimah thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang paling baik, itu yang paling baik. Tapi Nabi ni jenis bagi banyak kat kita. Bagi banyak, sampai selesa ni selesa. Dia jenis macam tu, Nabi ni jenis macam tu. Dia bukan jenis. Tapi tuan-tuan, saya teringat, senang nak masuk syurga, sebut dia lah. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Nabi kata kalau jaga tidur, kita tidur, terjaga malam hari, nak pergi buang, nak cek ke, ataupun terjaga, Nabi kata apa? Kalau terjaga baca apa? Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata Allah akan bagi syurga untuk dia. Senang nak masuk syurga. Kan kita dengar senang kan? Tapi susah juga nak buat. Baru banyak. Ringan pada sebutan, tapi macam subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Saya ni pun kadang-kadang terlupa juga bila sebut dia hari. Ada seorang lelaki yang pembuat roti, zaman Ahmad bin Hanbal. Apa yang dia rajin duduk sebut? Dan dengar kisah Ahmad bin Hanbal, dia orang alim. Dia duduk tidur kat masjid. Sebab dia pergi mengaji dua tempat, dia tak ada hostel, dia tidur masjid, orang masjid selalu bagi, orang masjid tak kenal dia. Sebab nama orang kenal, alim, muka tak kenal. Satu hari dia tidur masjid, Tok Siap tu garang. Tok Siap kata tak boleh. Tok Siap tak kenal Tok Ahmad bin Hanbal. Tok Siap kata tidur tempat lain. Dia pun cari tempat tidur, jumpa dengan pembuat roti. Pembuat roti kata, jom tidur dekat rumah aku. Pembuat roti ni pun panggil dia tidur. Dia duduk kat sebelah tempat orang buat roti ni. Sebab besok dia nak buat niaga lah. Yang buat roti ni uli tepung. Uli tepung. Dia tengok yang mulut yang buat roti ni duk uli, duk kumat kami. Macam-macam. Dia tanya, wahai si pembuat roti, apa yang kau duk ulang sangat selalu, tengok mulut macam duk baca ni? Macam mandera ke? Lalu dia jawab apa? Aku istighfar. Berapa puluh tahun aku buat roti ni, aku istighfar. Astagfirullah. Nabi 100 kali, 70 hingga 100 kali. Nabi yang tak ada dosa. Istighfar bermaksud Allah berdosa. Dia tak berhenti. Ahmad bin Hanbal kata orang, dia alim. Ahmad bin Hanbal alim, dia tahu kalau dia tidak istiqamah, mesti dia ada special Allah bagi kat dia. Ada tak Allah bagi special dekat kau? Dia jawab, aku tak tahulah ini special ataupun tidak. Tapi aku ni ada satu kelebihan. Bila mana aku teringin sesuatu, dalam hati aku terdetik sesuatu, teringin sesuatu ni, belum sempat aku tanda tangan doa, Allah makbulkan. Dia istighfar. Ada mana ke Ahmad bin Hanbal? Dia kata, Ahmad kata, aku untunglah kena halau pada masjid, boleh tidur dekat rumah orang soleh. Kau yang orang baik. Dia kata, dah. Aku tak soleh mana. Sebab aku pernah minta satu doa ni bertahun-tahun minta, tapi Allah tak makbulkan. Apa doa yang kau minta? Lagi ni jawab, aku minta untuk Allah bagi peluang. Aku tengok, aku tatap, aku jumpa Ahmad bin Hanbal. Kata ulama kata apa? Orang soleh ni, orang doa nak tengok muka. Orang baik ni, orang doa nak jumpa. Orang teringat, inilah sanaj'ala lahur rahman wudda. Allah tanam sayang kat dia. Orang sayang, orang rasa terkilan lah tak pergi jumpa dia sebelum dia meninggal tu lah.
Dan tak ada dah dia. Dulu dia lah ni. Mungkin kita satu istiqamah yang saya sebut tadi, dia nak baca istighfar pun boleh nak ajar. Istighfar, subhanallah pun boleh, apa pun boleh. Tapi Nabi bagi banyak option kat kita. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, Haji tadi apa tadi? Mati sebelum mati. Ya? Dia kata mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Koma. Bukan koma full stop. Mati sebelum mati. Tidur tu memang Nabi sebut lah. Ada hadis Nabi sebut tidur itu adalah mati kecil. Mati kecil. Sebab itulah banyak nak tidurnya banyak. Dan istighfar nak mengucap boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Macam tuan-tuan nak naik kapal terbang, boleh tak mengucap tu dia terbang? Boleh, khatam Quran lagi. Dia tak naik flag kan?